Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, petang ni kita berjumpa. Hari ini sudah 28 Ramadan, ya. Begitu cepat Ramadan berlalu. Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh kerana dah hampir berlalu Ramadan, maka mari kita sama-sama muhasabah diri. Adakah matlamat puasa yang dikehendaki oleh Allah itu kita tercapai atau tidak? Mari sama-sama kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu sahabat dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Jadi matlamat utama puasa ialah melahirkan mukmin yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa. Jadi takwa itulah graduan Ramadan kita ni dah kita sebut, kita melalui madrasah Ramadan, maka graduan Ramadan seharusnya ada unsur ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apakah itu takwa. Takwa disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut pada Allah yang mulia, takut untuk melakukan dosa, takut pada azab Allah. Beramal dengan kitab yang diturunkan, iaitu beramal dengan Al-Quran, bukan setakat baca tapi beramal dengan Al-Quran. Redha dengan takdir Allah dan bersiap sedia untuk ke hari akhirat. Orang takwa perlu ada 4 takwa, iaitu takut pada Allah, beramal dengan Al-Quran, yang ketiga redha dengan apa saja ujian Allah, yang keempat ialah bersiap sedia untuk ke hari akhirat. Dan disebutkan oleh Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, takwa terbagi pada 2, zahir dan batin. Zahirnya ialah menjaga hak-hak batasan syariat, menjaga hukum-hukum Allah, tidak melanggar hukum Allah, yang halal dibuat, yang haram ditinggalkan. Serta batinnya pula ialah sentiasa niatnya ikhlas dalam apa saja ibadah dan kerja amal kita, hendaklah kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita akan lihat pula ialah berdasarkan takrif yang diberikan itu, maka kita akan lihat dapat disimpulkan bahawa takwa itu boleh menjadikan seseorang melakukan amal ma'ruf dan nahyil munkar. Di samping bertakarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bukan saja amalan wajib tetapi juga dengan amalan sunat. Kepentingan takwa sama amat jelas dinyatakan bahawa manusia paling mulia di sisi Allah ialah paling yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi untuk mencapai tahap takwa para mukmin, graduan Ramadan, yang kita dah nak jadi graduan dah. Hari ni dah 28, 29, 30 hari Khamis dah raya, dah jadi graduan Ramadan. Dah melalui madrasah tarbiyah Ramadan selama 30 hari atau 29 hari. Sepatutnya kita perlu ada 9 ciri utama yang perlu kita usahakan dari masa ke masa. Ya, daripada tarbiyah Ramadan sepatutnya kita capai 9 perkara utama. Kalau belum tercapai, maka kita usahakan terus selepas Ramadan dan sehinggalah kepada akhir hayat kita. Ini berdasarkan 9 ciri ini adalah berdasarkan pada surah At-Taubah ayat 112. Kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajidun as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin.
Maksudnya mereka itu ialah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara untuk menuntut ilmu dan yang mengembangkan Islam, yang rokok dan sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang yang beriman dengan bersifat demikian. Dan gembiralah orang-orang yang beriman dengan sifat demikian. Maka ayat ini menyebut sifat orang mukmin yang sanggup mengorbankan jiwa dan harta benda kerana Allah. Dan dilatih di bulan Ramadan ini sepatutnya kita sudah akan memiliki 9 sifat. Yang pertama, at-taibun, iaitu orang yang bertaubat. Sudah tentu sepanjang bulan Ramadan, terutama 10 terakhir, kita sepanjang masa memohon taubat pada Allah. Iaitu taubat dari dosa dan meninggalkan semua perkara yang keji. Mereka kembali ke jalan Allah dengan meninggalkan semua yang bertentangan dengan perintah Allah. Taubat bagi orang berdosa ialah menyesal di atas apa yang dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi maksiat tersebut. Dan taubat bagi orang yang lalai. Orang lalai seperti kita ini adalah menggantikan dengan apa yang telah dilalaikan. Kalau dia lalai dia baca Al-Quran, maka dia gantikan balik dengan baca Al-Quran. Begitulah perbanyakkan zikir dan syukur pada Allah. Yang kedua, sifat kedua ialah al-abidun. Itu hasil madrasah Ramadan. Kita akan menjadi orang-orang ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya ialah orang ikhlas melakukan ibadah dan memeliharanya dengan baik. Baik ibadah berkaitan dengan yang wajib ataupun yang sunat. Baik ibadah khusus atau ibadah umum. Ibadah khusus ialah yang secara hubungan secara langsung dengan Allah. Ibadah umum ialah berkaitan dengan kehidupan seharian. Dan sentiasa lidahnya membaca pujian pada Allah. Baik, yang ketiga, al-abidun ni makna sentiasa taat dan patuh pada Allah, melakukan ibadah pada Allah dalam seluruh kehidupan, bukan sahaja dari sudut ibadah khusus sembahyang puasa, tetapi kerja, bercakap, duduk berumah tangga, politik negara, semuanya taat pada Allah, mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah ciri ketiga, sifat ketiga ialah al-hamidun, iaitu orang yang sentiasa memuji Allah. Orang yang selalu memuji Allah dalam apa keadaan sekalipun, sama ada keadaan senang atau susah. Ananya kesan, kenapa kita puji Allah? Sebab kita sedar betapa banyak nikmat Allah yang kita kecapi. Betapa banyaknya nikmat Allah, ya, daripada Allah kurniakan kita hidup. Allah kurniakan kita Islam, Allah kurniakan Rasulullah sebagai utusan kita dan Al-Quran sebagai panduan kita. Oleh itu mulut kita sentiasa memuji Allah dengan berzikir pada Allah. Yang keempat ialah as-saihun, iaitu orang yang berpuasa. Menurut para ulama bahawa as-saihun diberi makna dengan orang-orang yang berpuasa. Ada juga yang memasukkan as-saihun dengan orang yang bermusafir untuk berjihad, untuk menuntut ilmu, untuk mencari rezeki yang halal, atau untuk berdakwah, atau untuk membuat sesuatu yang berguna untuk agama dan umatnya. Itu as-saihun, bermakna graduan Ramadan, sentiasa berpuasa, meneruskan puasa-puasa sunat dan juga menghabiskan masa untuk menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ialah ar-raki'un, yang keempat dan lima. Yang kelima dan keenam ialah ar-raki'un, iaitu ar-raki'un as-sajidun. 5 dan 6 iaitu orang yang rokok dan sujud. Orang yang rokok dan sujud yang dimaksudkan di sini ialah mendirikan solat fardu. Menjaga solat fardu dari sudut rukunnya, dari sudut khusyuknya. Digunakan juga rokok dan sujud untuk menunjukkan kemuliaan kedua-duanya kerana mereka sanggup rendah diri, taat dan patuh sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sudah dilatih dalam bulan Ramadan, terutamanya sebulan dengan ar-raki'un was-sajidun, dengan solat tarawih, solat witir, solat tahajud, dan berbagai solat-solat sunat yang lain. Masa kita qiyamul lail, ya, masa tahajud, maka sudah tentu melatih kita untuk tunduk dan patuh pada Allah, ya, rokok dan sujud, maknanya tunduk dan patuh pada apa saja hukum Allah dan perintah Allah, di samping melakukan solat fardu.
Seterusnya ialah yang ketujuh dan ke-8, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Orang-orang yang madrasah Ramadan juga tidak berdiam diri bila melihat kemungkaran. Mereka sentiasa memberi manfaat pada makhluk lain dengan membimbing makhluk manusia lain untuk taat dan patuh pada Allah. Bermakna berlakunya gerakan dakwah, usaha dakwah kepada masyarakat. Memerintah mereka mengajar yang makruf dan melarang daripada perbuatan mungkar. Apakah mungkar yang besar? Ialah syirik pada Allah, dan selain pada itu melakukan maksiat pada Allah. Jadi orang yang graduan Ramadan bukan sahaja ada ilmu beramal untuk dirinya, tetapi melaksanakan dakwah kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, graduan Ramadan perlu wal hafizuna li hududillah, iaitu orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Maksudnya ialah orang yang menjalankan ketaatan pada Allah dan memelihara hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al-Basri dalam riwayat yang lain memaknakan firman Allah memelihara hukum Allah ialah memelihara hal yang difardukan oleh Allah. Memelihara makna menjaga dan melaksanakannya hukum-hukum wajib fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga menegakkan perintah Allah dengan menegakkan syariat Allah dalam diri, keluarga dan masyarakat. Jadi apabila mukmin mempunyai 9 sifat ini, Allah gembirakan orang mukmin dengan akhir ayat ini, wa basyiril mu'minin. Kerana itulah dalam firman Allah disebut wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang yang mukmin ini dengan sifat 9 sifat ini. Maksudnya ialah merupakan peringatan bahawa kegembiraan yang disediakan oleh Allah itu tidak akan dapat dipelihara atau dicapai kecuali oleh orang mukmin sahaja. Jadi orang mukmin saja akan mencapai kegembiraan di dunia dan di akhirat. Dengan memiliki sifat yang sempurna, yang 9 sifat ini yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ini, maka moga-moga kita termasuk dalam orang-orang yang digembirakan oleh Allah bukan sahaja di dunia dan di akhirat. 9 sifat ini adalah di tarbiyah dalam bulan Ramadan selama 30 hari, dan juga akan diteruskan selepas Ramadan, kerana kita bukan hamba Ramadan tetapi kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita orang mukmin berusaha berlumba-lumba memperolehinya. Semoga madrasah Ramadan dapat melahirkan graduan mukmin yang memiliki sifat-sifat ini. Jadi itu saja. Ya, itu saja setakat ini. Selamat menjalani ibadah Ramadan dan selamat hari raya. Maaf lahir batin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.